Datuk Yang di-Pertua. Silakan. Negeri Selangor adalah antara yang penyumbang terbesar KDNK negara. Saya daripada Kelang, kawasan yang mempunyai 3 pelabuhan utama dalam Malaysia. Pendapatan daripada Kelang adalah sangat besar kepada negeri dan juga negara. Apa yang sangat membimbangkan, apabila kita nampak sekarang, Kelang akan dijadi Majlis Pemberdayaan Kelang dikategorikan sebagai untuk dijadikan sebagai Majlis Bandaraya Kelang. Sudah ada kelulusan dasar daripada KPKT dan juga negeri. Tapi bagaimanapun, apa yang kita gusar daripada rakyat penduduk Kelang, adakah jalan-jalannya setimpal dengan kemajuan yang dikatakan sebagai bandaraya ataupun parit-parit mereka? Kita nampak disebabkan ada pelabuhan yang besar, trafik di situ dengan kegunaan kenderaan yang berat begitu banyak sekali. Namun kualiti jalan di sana amatlah rendah. Sentiasa rosak, sentiasa ada lupa air. Dan kematian penunggang motosikal adalah antara yang tertinggi di kawasan Kelang. Saya percaya JKR dan juga JPS patut memberi tumpuan utama dalam hal ini. Memandangkan bukan setakat saja kawasan ini apabila dikatakan sebagai bandaraya, kita sedar melebihi 1 juta penduduk mesti ada di situ baru boleh bergelar sebagai bandaraya. So maka Kelang antara bandar yang vibrant, yang patut telah menyumbang, tapi adakah kerajaan sebelum ini, Putrajaya, 15 tahun telah hendak tirikan kerajaan Negeri Selangor. Saya harap bajet ini diberi tumpuan khusus kepada Negeri Selangor, khasnya di kawasan Kelang. Tuan Yang di-Pertua, satu isu lagi adalah isu warga asing, peniaga warga asing. Di kawasan seperti Pasar Besar Meru, kini telah dimonopoli oleh warga asing. Peniaga-peniaga dari adalah sebenarnya kita nampak rata-ratanya parking semua dah penuhilah kat warga Rohingya. Kalau tunggu masa selayang tu in making in Meru, Kelang. Saya tak nampak KDN maupun majlis maupun KPKT, mana-mana agensi turun padang untuk menyelesaikan perkara ini. Rakyat sedar. Ramai yang menunggu untuk peluang perniagaan. Tapi warga asing bukan setakat nak bekerja, tapi mereka jadi tauke. Sampai bila kita nak toleransi? Sampai bila? Saya tak tahu. Saya harap KDN akan ambil tindakan tegas kepada mana-mana pihak. Dalam pada itu juga, saya harap MACC sendiri turun. Sekiranya ada salah guna kuasa daripada mana-mana agensi, tolong ambil tindakan. Dalam pada itu juga yang di-Pertua, seperti mana tadi saya kata, tentang jalan dan juga longkang. Perlu diambil kira. Sentiasa kita ada apabila beritahu ini jalan persekutuan, ini jalan negeri, ini jalan majlis. Rakyat tak tahu. Air hujan dia tak tahu mana satu longkang nak jalan. Ini sebab agensi di antara jalan maupun parit sentiasa mereka berdola-dalik. Dan wakil rakyat kita pula akan menjadi tempat punching bag oleh rakyat nanti. Sampai bila? Patut ada koordinasi antara agensi-agensi berkaitan, pegawai-pegawai yang berkaitan, bukan untuk urusan sebagai ahli parlimen maupun kawasan wakil rakyat. Kita panggil semua agensi duduk dan berbincang. Sampai bila kita nak mengedukatkan mereka ni? Sepatutnya mereka sedar tugasan-tugasan mereka. Saya harap KPKT bersama dengan agensi seperti JKR, JPS dan juga PBT, pihak berkuasa tempatan, dapat berduduk sama dan menyelesaikan perkara-perkara ini. Apabila berlaku satu isu, patut mereka repair dan claim kemudian. Bukan tolak dan tolak dalih begitu. Itu antara yang isu saya nak bangkitkan. Seperti mana saya nyatakan, Kelang bandaraya, nak jadi bandaraya. Hospital Kelang, kalau yang di-Pertua, kalau mana-mana orang datang melawat, ia akan macam nampak dunia keadaannya ketiga. Hospital kalau kita katil masuk dalam, tempat jalan kaki sudah penuh dengan katil. Nak tunggu masa begitu lama. Parking tak ada. Memang ini isu yang bangkitkan begitu lama. Tapi di Kelang, masyarakat penduduk bertambah dan tambah dan tambah. Hospital kita tengok masa menunggu terlalu lama bagi rakyat. Dan kita nampak kaki tangan tak cukup. Kita nampak ward tak cukup. Katil tak cukup. Dan akhirnya ada cadangan untuk nak bina satu lagi hospital di Kapar.
Kerajaan negeri telah pun mewartakan tapak tersebut. Sehingga hari ini tidak ada kemajuan. Sebelum ini seperti mana saya katakan, anak tirikan negeri Selangor, maklumlah. Yang amat berhormat Perdana Menteri, saya harap sayang dengan Selangor akan ada nanti peruntukan khas untuk membina Hospital Kapah. Yang di-Pertua, Dato' yang di-Pertua, Kelang juga ada kawasan yang mana dikata Bandar Bukit Kelang. Kita ada juga Bandar Bukit Raja yang mana rata-rata ini adalah bandar yang paling canggih, paling dirancang dengan begitu baik. Tapi banjir juga. Saya tak tahu bagaimana bandar botanik, bandar ambang botanik, bandar seperti Bandar Bukit Raja yang mana menelan bilion projek itu. Tapi banjir. Adakah perancang kita tidak begitu mendapat pendidikan? Adakah JPS atau JK ini semua kena siasat? Kita tak boleh kata setiap kali kata this is act of God. Enough. Dengan izin Dato' yang di-Pertua. Setiap kali kita kata ini adalah oh Tuhan tolong. Hujan yang lebat tolong. Saya percaya kita ada di mana ada masalah-masalah yang patut dialusi. Patut disiasat. Kalau ada masalah daripada mana-mana agensi atau pegawai terlibat, patut memberi ada tindakan. Segera dipatut diambil. Yang di-Pertua, di Bukit Raja, di Parlimen Kelang, Bandar Bukit Raja telah dibangunkan sudah hampir 20 tahun. Lebih daripada 20,000 rumah ada di situ. Ada 7 tapak sekolah ada. Sampai hari ini tak ada rancangan untuk membina mana-mana sekolah di kawasan Bukit Raja. Sedangkan kita nampak penduduk yang paling banyak duduk di Bukit Raja, mereka hantar anak ke kawasan Bandar Kelang, pergi Kelang Utama, pergi ke Kapar, pergi ke Meru. Tapi sendiri kawasan ada 7 tapak. Tapi tak ada perancangan. Tapi saya dengar baru-baru ini, ada rancangan untuk membina sekolah tambahan ataupun sekolah menengah di kawasan Meru. Sedangkan penduduk yang ramai adalah duduk dalam kawasan Bukit Raja. Saya percaya ini adalah antara strategi daripada pihak kerajaan yang dahulu sebelum kita, mereka nak membawa kepada kepentingan masing-masing atas politik, sudah lancang begitu. Kita tidak boleh semata-mata kata ini perancangan daripada PPD, ini perancangan daripada sini dan sana. Sebab kita tahu dari dulu lagi kita telah dianaktirikan. Kita kena akui. Seperti mana saya kata, di Kota Kemuning, di mana saya juga adalah adun Kota Kemuning. Di Dun Kota Kemuning semenjak 2002 lagi, banyak permintaan untuk sekolah tambahan, sekolah menengah Kota Kemuning. 2012 kita telah menulis kepada Kementerian Pendidikan ketika itu. Masa itu adalah yang berhormat Pak Agor adalah Menteri Kependidikan ketika itu. Banyak juga ada banyak pegawai telah datang dan pergi. Dan kita nampak pada tahun 2018, iaitu sebelum G14, Menteri Pendidikan telah turun membuat majlis pecah tanah untuk sekolah menengah Kota Kemuning 2. Sebab apa? Mereka sedar Kota Kemuning ini hanya satu SMK saja. Ia membantu kepada kawasan seperti Kemuning Utama, Bukit Rimau, Kampung Bukit Naga, kawasan Lembayung, kawasan yang mana dikatakan seperti pembangunan yang besar seperti Bukit Kemuning. Semua anak, semua belajar di kawasan di mana adalah kawasan Kota Kemuning. Rimbayu juga. Kelang, boleh sikit Kelang? Ya, betul. Tadi saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Kelang, yang mana Kelang menyatakan bahawa Selangor ni adalah merupakan negeri yang menyumbang hampir 25% KDNK dalam negara kita. Contohnya, kalau dalam poket saya ni ada RM1, maksudnya 25 sen tu datang daripada negeri Selangor. Tapi malangnya, apa yang menyebabkan kerajaan Selangor ni dianaktirikan oleh kerajaan persekutuan dulu? Sila jawapan daripada Kelang. Terima kasih saudara seperjuangan saya, Sani. Kita sedar. Itulah dia. Kalau tadi kita dengar di sebelah sana, dia kata kita dengkilah, kita nak buat macam-macam lah cerita. Seperti yang mana semua maklum, sedia maklum. Sebenarnya dulu adalah PAS bersama dengan kita. 2008. Kita telah dianaktirikan, kita di macam-macam lah. Saya nak cakap tapi tak ada. Ya, Muhammad Klang. Saya kena pergi. Ya, Muhammad Sekolah Klang. SMK 2 ni. Klang. Boleh sikit laluan. Saya nak pergi SMK 2. Kalau tambah masa boleh. Saya tak ada tambah masa. SMK 2 ni. So kalau mendengar Kota Kemuning 2 ni, pada tahun 2018 Majlis Pecah Tanah telah berlakukan. Kita semua tahu, malahan 2018 apabila kita jadi kerajaan di Putrajaya,
Saya telah dibawa oleh Menteri Besar, kita berjumpa dalam perbincangan hala tuju kerajaan dengan mana kerajaan pusat punya projek utama. Projek utama nombor 1 adalah SMK Kota Komning 2 adalah Kelang. projek utama. Saya nak bagi injury time. Berapa minit perlu kan? 2 minit. 2 minit. Okey, 2 2 minit sekarang. 2 minit. Terima kasih Datuk. So maka sekolah adalah telah diutamakan masa perancangan pada tahun 2018 lagi. Tapi saya baru-baru ini dengar tiba-tiba ada sekolah baru yang dibina adalah bersebelahan dengan dun saya di kawasan Jalan Kebun pula. Sedangkan kita tengok semua yang datang sini, sekolah yang sedia ada sudah ada 3,600 murid. Sebenarnya kapasiti sekolah yang bina tu adalah 1,500 sahaja. Saya tak tahu bagaimana pegawai PPD atau mana satu pegawai yang telah putar belikan fakta. Yang dipertua, Dato' yang dipertua, saya percaya, saya amat menghormati segala keputusan daripada kementerian-kementerian masing-masing. Tapi perlu sedar, segala keputusan atau berdasarkan kepada pegawai atau agensi adalah telah disediakan pada tahun yang lalu ataupun sebelumnya. Yang mana kerajaan adalah tak seiring dengan Kerajaan Negeri Selangor. Maka saya harap sangat SMK Kota Komning 2 patut kita bina. Dalam pada itu juga, Dato' yang dipertua seperti mana isu-isu telah saya bangkitkan seperti hospital, seperti mana peniaga warga asing, seperti mana saya telah menyatakan tentang JKR dan JPS. Tolong saya patut diberi dapat ulasan ataupun jawapan daripada kementerian. Sebab apa sebelum ini perbahasan saya, ucapan saya tak dapat jawapan yang sepenuhnya. Sekian, terima kasih. Kelang menyokong. Terima kasih, Kelang. Sangat.